كما نورت الأرض بنور شمسك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, awal-awal sekali sama-sama kita ucap kesyukur dan kita ucap terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah rahmat dan nikmat daripada Dia, dapat sama-sama kita boleh mari peluangkan masa kita untuk berada dalam satu majlis yang dikatakan majlis ilmu. Jadi ibu bapa yang dirahmati Allah, ilmu ni satu perkara yang sangat-sangat tinggi, satu perkara yang maha harganya, yang Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya teka terhadap diri kita selaku hamba Dia dan umat Dia, suruh kita ni cari ilmu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada kata dalam sepotong hadis, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu agama, ambil semejuk daripada buaya hingga sapa ke lihat. Tu nak wayak kata tinggi dan pentingnya masalah bab ilmu. Dan satu lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, man arada ad-dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Bagi siapa nak kesenangan, kejayaan dan kemewahan di atas dunia, Nabi kata fa'alaihi bil ilmi, maka pastilah di atas diri dia tu kena berada di dalam ilmu. Kejayaan, kesenangan, kemewahan dunia Allah tidak letak dalam kekayaan, Allah letak dalam ilmu. Nah, wa man aradal akhirata, dan pia-pia nak kepada keselamatan di dalam negeri akhirat, fa alaihi bil ilmi, maka juga dia kena berada di atas ilmu, dia kena guna ilmu. Seterusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata lagi, wa man aradahuma, pria-pria nak kedua, dunia dia nak senang, nak jaya, nak selamat. Begitu juga akhirat pun dia nak senang, nak selamat, nak berjaya, fa alaihi bil ilmi, maka dia kena berada di atas ilmu. Nah, maka dia kena duduk di atas ilmu. Maka di sini ibu bapa yang dirahmati Allah, kita dapat faham dan dapat retilah bahawasanya ilmu ni satu perkara yang kita nak asing dalam kehidupan kita tak boleh. Kita jangan ingat kata kita ni orang kampung,
sudah mencukupi, tak perlu dengan kita kena ambil ilmu, jangan. Dan begitu juga kita masalah sekiranya kalau kita orang alim, orang yang sudah Allah Subhanahu wa taala beri pengetahuan, maka juga kita jangan berasa kata sudah mencukupi dengan ilmu yang kita ada. Nah, jadi ilmu ni satu perkara yang mula-mula kita kena usaha. Cuba kita tengok Allah Subhanahu wa taala nak menjadikan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Nah, setelah Tuhan buat Nabi Adam, perkara hak mula-mula Tuhan bui gapo kepada Adam iaitu ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Nah, Allah Subhanahu wa taala isi, Allah Subhanahu wa taala bubuh di dalam diri Nabi Allah Adam akan ilmu-ilmu. Nah, Nabi Adam tu ada ilmu. Kerana orang yang berilmu saja, orang yang boleh kontrol, orang yang boleh meretak, orang yang boleh tadbir. Nah, jadi ibu bapa yang dirahmati Allah, sebab tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat tekan terhadap kita selaku umat dia, suruh ada ilmu. Kerana kita selaku hamba Tuhan ni, dia tak lepas daripada jadi pemimpin. Nah, setiap orang ni dikatakan pemimpin, pemerintah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita jangan ingat kata pemimpin hanya dipanggil ke pemimpin hanya pemimpin kampung, pemimpin negeri, jangan. Setiap kita yang Allah hantar mari ke alam dunia, nak lari tak lepas daripada jadi pemimpin. Sekurang-kurang pemimpin adalah pemimpin rumah tangga. Nah, maka semua ni akan disoal, akan ditanya bila dihadapan mahkamah ilahi. Sebab tu perlu dan pentingnya bagi diri kita, apabila kita dah tahu kata kita ni sebagai jadi ketua, sebagai jadi pemimpin, perlu dan berhajatnya kita kepada ilmu. Untuk kita nak tadbir, untuk kita nak meretahkan orang-orang yang berada di bawah kita. Maka di atas maksud ni lah saya dan saya harap ibu bapa sekalian, kita kena taruh keazaman dan kita kena taruh cita-cita kita bahawasanya kita nak usaha diri kita boleh duduk dalam majlis ilmu, tak kira saja di mana ada, nah hingga sampai kita mati insya-Allah. Nah, mudah-mudahan kita tergolong dan termasuk dalam golongan orang yang Allah Subhanahu wa taala redha. Dunia Tuhan redha, lebih-lebih lagi apabila kita kembali lagi ke alam akhirat. Perlu dan berhajatnya kita kepada keredaan Allah. Jadi hari ni duduk betul mana Tok Haji? Muka apa? Seratus 193. Nah, duduk di dan setengah daripadanya duduk pada tasyuk akhir, duduk tawarruk situ. Nah, jadi alhamdulillah sikit lagi ibu bapa yang dirahmati Allah. Jadi kita ni kita mari duk belajar, kita mari duk mengaji tentang masalah bab semayah. Nah, jadi apakala sebut kata semayah, ya kita kena wit gambar, kita kena wit rupa dalam fikiran kita, kata beberapa perkataan dan perbuatan yang dimula dengan takbir, yang disudahi dengan salah, tu dikatakan semayah. Nah, kemudian semayah ni dia melengkapi di atas beberapa bahagian. Semayah, apakala sebut kata semayah, dia ada beberapa bahagian. Setengah daripadanya syarat-syarat bagi sah semayah.
Yang kedua, rukun bagi semaya. Yang ketiga, sunat-sunat bagi semaya. Sama ada sunat ab'ad ataupun sunat hay'ah. Maka ni, semua perkara ni mencakupi di dalam perkataan semaya. Apa kalau kita luput salah satu daripada 2, 3, 4 perkara tadi, maka semaya kita tu tak akan sapa kepada semaya yang sempurna. Kalau kita luput syarat, semaya kita tak sah. Kalau kita luput rukun, juga pun semaya kita tak sah. Kalau kita luput sunat, maka semaya kita jadi cedera. Pendek kata, 2, 3, 4 perkara tadi bagi kita orang semaya. Nah, bagi kita orang semaya ni, kita kena usaha sedaya upaya, kita kena buat di atas rupa yang sempurna. Syarat bagi sah semaya kita sudah tahu dan sudah belajar lepas mari dah. Rukun bagi semaya juga pun kita sudah tahu. Ab'ad bagi semaya juga pun kita sudah belajar. Hari ni kita masuk nak mengaji tentang masalah hay'ah bagi semaya. Nah, ulama kita buat perbandingan sunah hay'ah bagi semaya ni seumpama bulu-bulu perhiasan bagi diri kita. Nah, diri satu-satu orang manusia tak akan comel sekiranya kalau tidak ada bulu-bulu perhiasan. Tak ada bulu kening, tak ada bulu misal, tak ada bulu janggut, tak ada rambut dan sebagainya, tak akan nampak kata comel. Nah, sebab tu benda ni juga bagi kita orang yang semaya, kita kena jaga. Nah, bapa tu supaya nak we tengok semaya yang kita kerja tu di atas rupa semaya yang comel, di atas rupa semaya yang sempurna. Nah, tu dia. Kemudian hari ni kita masuk nak mengaji tentang masalah bab sunat hay'ah bagi semaya. Nah, sunat hay'ah bagi semaya. Jadi kalau kita nak bila sunat hay'ah bagi semaya ni, sunat hay'ah yang berada dalam semaya ni banyaklah. Nah, banyak sekali. Walau bagaimana banyak pun, ya kita ni kena jaga sedaya upaya. Nah, hari ni kita mari duk ngaji tentang masalah bab rupa semaya yang zahir. Nah, pasal saya duk royak semua kata semaya ni dia ada 2 rupa. Satu rupa yang batin, yang kedua rupa yang zahir. Rupa yang zahir ni mendiri ke di atas 2, 3, 4 perkara tadilah. Rupa zahir, apa ni rupa batin tu? Rupa batin adalah rupa diri semaya hak bersakut paut dengan hati. Ni orang panggil rupa semaya yang batin. Jadi kata musannif kita rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, duduk tawarruk. Dia kata dan setengah daripada sunah hay'ah bagi semaya. Domenyo tu kita kembali kepada hay'ah. Setengah daripada sunah hay'ah bagi semaya ialah duduk pada tasyuk akhir, ialah duduk tawarruk. Nah, semasa kita duduk dalam semaya, duduk bagi tasyuk akhir itu orang panggil satu rukun daripada rukun semaya. Diri duduk tu. Nah, duduk untuk baca tahiyat tu satu rukun daripada rukun semaya. Tapi kelakuan duduk di atas rupa tawarruk,
Tu kita kena faham nah. Duduk di atas kelakuan tawarruk tu sunat hai'ah bagi semaya. Nampak gambar kada tu? Faham kada tu? Tahiyat. Tahiyat akhir ni. Kalau kita baca dalam qiyam boleh kada? Tasyadduq boleh kada? Tak boleh. Tak sah. Tahiyat satu rukun. Duduk untuk baca tahiyat tu satu rukun. Nampak nah? Tapi kelakuan duduk. Duduk mana-mana. Duduk lagu-lagu mana. Asawi nama kata duduk. Tak apalah. Tak apa. Nak duduk selo. Nak duduk lagu. Asawi nama kata duduk. Tak apa. Nah. Tapi. Hak masuk dalam kata. Hai'ah bagi semaya. Iaitu kita duduk dengan kelakuan. Tawarruk. Nah. Duduk dengan kelakuan tawarruk. Lagu mana duduk tawarruk? Iaitu duduk tawarruk. Duduk atas dua punggungnya. Nah. Duduk di atas dua punggung. Dan keluar ke kaki kiri di bawah betih kaki kanannya. Punggung kita we rapat bombing. Dua punggung, dua papai punggung kita we rapat bombing. Kaki kiri kita tu. Nah, betih kiri kita ni, kaki kiri kita mari holok. Nah, we tembus di bawah kaki kanan. Tu dia. Ni kita misal kaki kanan nah, betih kanan. Ni misal betih kiri. Kita hala betih kiri kita tu we tembus, diletak di betih kanan. Tak apa, tak ada jadi masalah. Nah, dia duk lagu tu lah tu. Papai punggung kita tu dua papai punggung, dua belah papai punggung, punggung apa ni, papai punggung kanan, papai punggung kiri, we rapat di tempat duduk. Kena diri. Diri berarti lipatlah. Kalau kita boleh lipat, kalau tak boleh lipat pun tak ada gapo. Ni royak rupa yang cara hak dinamakan tawarruk. Masuk, tapi tak sepenuh tawarruk. Duk tawarruk tu duk lagu tu dah. Diri kaki kanan. Nah, ni kaki kanan diri. Lepas tu kaki kiri kita hala wa betih kaki kanan. Tu dia nah. Kita nak letak gitu ke, nak letak gitu ke, nak we jadi belepak ke, hak tu orang panggil cara untuk nak we jadi sempurna. Tu nah. Apa hidup tawarruk nah. Hak kata sunat hai'ah bagi semaya ni kelakuan duduk. Cara-cara duduk. Nah, cara-cara duduk semasa kita baca tahiyat akhir. Semasa kita baca tahiyat akhir tu haji. Nampak gambar ada tadi tu? Sebenarnya kita dah buat semua dah. Dah kita dah buat lagu tu dah kita pun nah. Baik, cuba kita tengok akal satu turun bawah. Dia kata dalil yang dibilih ke duduk baca tahiyat akhir tu di atas kelakuan tawarruk termasuk dalam kata sunnah hai'ah bagi semaya. Dalilnya ialah hadis Abi Hamid As-Sa'idi pada mensifat ke cara semaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, satu hadis Abi Hamid As-Sa'idi dia royak, dia peta tetel kelakuan semaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata dia Abi Hamid, fa idza jalasa fi rak'ataini
Maka apabila telah duduklah ia Rasulullah fi rak'ataini pada 2 rakaat. Nah, pada 2 rakaat jalasa ala rijlihil yusra wa nasabal yumna. Tu Nabi kita jalasa ala rijlihil yusra. Nabi kita duduk di atas kakinya yang kiri. Apabila Nabi kita semaya boleh 2 rakaat, maka Nabi kita duduk untuk baca tahiyat awal. Nah, Nabi kita duduk untuk baca tahiyat awal. Nabi duduk lagu mana? Nabi diri kaki kanan, Nabi lapik kaki kiri. Lepas tu Nabi ambil punggung dia tu geletak atas tapak kaki kiri. Tu pada 2 rakaat. Yakni semasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca tahiyat awal. Nah, Nabi duduk lagu tu lah. Dengan bahawasanya 2 papai punggung Nabi itu tidak rapat di tempat yang tepat duduk. 2 papai punggung Nabi tidak rapat di tanah, di bombing dah. Nabi lapik tapak kaki kiri, Nabi tidur tapak kaki kiri, Nabi ambil punggung dia letak atas tapak kaki kiri, kaki kanan Nabi diri. Nasaba. Diri kaki kanan, tadah kaki kiri, ambil punggung letak atas kaki kiri. Tu pada masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca tahiyat awal. Nah, lepas tu wa idza jalasa fi rak'atil akhirah. Dan apabila Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk pada rakaat yang akhir. Nah, apabila Nabi duduk pada rakaat yang akhir, tak kira ni rakaat yang akhir ni hak 3 rakaat ke hak 4 rakaat ke, tak kira lah. Kira kata rakaat yang akhir. Yakni apabila Nabi kita duduk untuk nak baca tahiyat akhir, Nabi buat lagu mana? Nabi kata apa ni? Kata di Abi Hamid, qaddama rijlahul yusra wa nasabal ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Tu Nabi. Nah, qaddama rijlahul yusra. Qaddam ni Nabi Allah. Kaki kiri, kaki sebelah kiri hak Nabi tu Nabi Allah giwi bawah betih. Qaddam. Bawah betih. Nah, kaki kanan. Tu makna qaddam. Lepas tu wa nasabal ukhra. Kaki kanan ni Nabi diri. Hak ni Nabi Allah gi bawah betih. Tu bawah betih kaki kanan. Papai punggung Nabi wa qa'ada ala maq'adatihi. Dan Nabi duduk di atas papai punggungnya, pada tempat duduknya. Yang ni papai punggung, 2 belah papai punggung Nabi itu rapat di bumi. Tu masalah hak Nabi semaya seketika Nabi baca tahiyat akhir. Nah, ni orang panggil kelakuan ni bukan kelakuan yang wajib. Hak Nabi duduk lagu ni bukan kelakuan yang wajib. Nah, Nabi duduk pasal tu Nabi duduk di atas kelakuan yang sunat. Kita kena ambil lak yang utama, duduk satu rukun daripada rukun semaya, tapi duduk di atas kelakuan mana tu tidak jadi masalah. Tapi nak lebih sempurna cara kita duduk pada masalah kita baca tahiyat akhir, duduklah dengan rupa tawarruk. Apa ya tu nah? Tu dia. Coba kita tengok makna yang dia tafsir. Dia kata maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila duduk bagi tahiyat awal,
beliau duduk di atas kakinya yang kiri. Nih, duduk di atas tapak kakinya yang kiri dan mendiri ke kakinya yang kanan. Beliau duduk di atas dua punggungnya. Itu dia. Tak ada jatuh tu makna tu. Makna tak cukup. Nah, waktu tu masalah mana fa iza jalasa fi rak'atain jalasa ala rijlihil yusra wa nasabal yumna. Nah, wa iza jalasa fi rak'atil akhirah qaddama rijlahul yusra wa nasabal ukhra wa qa'ada ala maq'adihi itu dah tak ada makna. Tak ada makna nah. Jadi dia jatuh silap sikit tu takji tu. Kalau kita nak bubuh kok wa idza jalasa fi rak'atil akhirah, dan apabila duduk ia Nabi fi rak'atil akhirah pada rakaat yang akhir, qaddama rijlahul yusra. Nah, orang panggil apa nama, mengholo kepada betih. Nah, bagi akal kakinya yang kiri. Kaki kiri dia ni dia hologi kepada betih kaki kanan. Wa nasabal ukhra, dan dia mendiri ke kaki dia yang sebelah kanan. Wa qa'ada ala maq'adatihi, dan dia duduk di atas tempat duduknya, iaitu punggung dia. Itu makna dia nah. Ayah faham nah. Tu cara duduk, orang panggil cara duduk tawarruk. Dia duduk dalam semaya ni dia ada dua ya. Satu duduk tawarruk, yang kedua duduk iftirash. Duduk tawarruk rupa saninglah. Duduk tawarruk pada masa kita baca tahiyat akhir. Nah, kelakuan duduk tahiyat awal, duduk orang panggil antara dua sujud, duduk istirahat. Selepas daripada sujud yang kedua nak pergi kepada qiyam, situ tu orang panggil duduk iftirash. Duduk iftirash duduk lagu mana? Seperti mana duduk tahiyat awal tadi. Duduk atas kaki kiri, kaki kanan kita diri. Tu orang panggil duduk iftirash. Tu dia nah. Tu dia ada wayak pula dah tu. Apa hal tu nak duduk tawarruk nah. Takji peh takji, kata peh tanya takji nah. Duduk iftirash ni juga salah satu daripada sunnah hai'ah bagi semaya. Duduk iftirash ni. Nah, dia kata, dan pada tahiyat awal, kalulah kita duduk untuk nak baca tahiyat awal, dan duduk antara dua sujud tiap-tiap rakaat. Kerana semaya kita satu-satu rakaat dia ada dua kali sujud. Sujud kali yang pertama, bangkit daripada sujud kali yang pertama, ia kena ada duduk celah tu. Nah, sebelum daripada kita nak pergi sujud yang kedua, duduk antara dua sujud ni juga, nah, kena duduk iftirash. Dia kata, dan duduk tasyuk awal, duduk untuk baca tasyuk awal, dan duduk antara dua sujud, dan duduk istirahat. Duduk istirahat ni duduk mana? Duduk mana? Iaitu selepas daripada kita bangkit sujud kali yang kedua, nak pergi kepada qiyam. Di situ dia ada duduk situ. Sunat kita duduk. Duduk situ tu iftirash. Nah, kena duduk dengan cara iftirash. Hak sunat. Nah, hak sunat. Kemudian duduk iftirash ni duduk lagu mana? Nah, duduk iftirash ni duduk lagu mana? Iaitu duduk di atas tapak kaki kirinya. Supaya wayat saninglah nah. Tapak kaki kiri kita tadah untuk letak punggung kita. Nah, dan mendiri ke kaki kanannya. Kaki kanan kita betul, kita diri.
Kalau kita kuasa lah. Kalau kita tak kuasa, tak ada arah lah. Duk lah. Kelakuan mana, kelakuan nak tidur ke. Nah, jadi nak royak kata rupa yang asal yang dinamo ke iftirash. Kaki kiri kita tidur untuk kita letak, untuk lapik punggung kita. Kaki kanan itu kita diri. Duk rupa tu orang panggil duduk iftirash. Duduk iftirash. Itu dia kan. Kedua turun pula. Dia kata dalil kata duduk 3 tempat tadi. Duduk nak baca tahiyat awal, duduk antara 2 sujud, duduk istirahat, sunat kita duduk di atas rupa iftirash. Dalilnya ialah hadis Abi Hamid As-Sa'idi yang terdahulu sebutnya. Hadis tadi. Nah, so hadis tadi boleh kita pakai juga sebagai buat dalil. Dan satu hadis lagi yang diriwayat oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah ni beliau isteri bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata dia Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yafrishu rijlahul yusra wa yansibu rijlahul yumna. Nah, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata di Aisyah, yafrishu rijlahul yusra, menghapa ke kakinya, kaki Rasulullah al-yusra yang sebelah kiri. Hapa ni tidur. Kita panggil tidur nah. Letak gitu. Tidur dah. Bukan diri dah lah, kita tidur. Kita hapa ke kaki kita yang sebelah kiri. Maksud kaki di sini ialah tapak kaki kita tu. Nah, kita tidur. Lepas tu wayansibu rijlahul yusra. Dan mendiri ia Rasulullah rijlahul yumna. Dan mendiri akil kakinya yang sebelah kanan. Tu Nabi diri kaki sebelah kanan. Tu cara yang mana Nabi kita buat pada 3 tempat. Hak yang mana dia kena duduk dalam semaya. Duduk baca tahiyat awal, duduk baca duduk antara 2 sujud untuk baca Rabbil Firli itu, dan duduk duduk istirahat. Itu 2 dah sunat hai'ah bagi semaya yang patut dan perlu bagi diri kita. Kita kena amat-amati. Lepas kita kena ingat. Nah, apa kalau sebut kata sunat, kalau kita tak buat, nah, kalau kita tak buat seperti mana hak dia royak ni, maka akan hasil bagi kita gapo? Kita akan boleh gapo? Betul, tak boleh apa. Ya, kita kena ingat, kalau perkara ni sunat, kalau kita tinggal buat tu memang pahala tu tak akan boleh. Tapi orang panggil gapo situ tu? Makruh. Maqabil bagi sunat, ya kita kena ingat nah, setiap perkara yang sunat berlawan dengan hak sunat makruh. Kalau hak wajib haram. Tu dia. Tinggal buat benda sunat, kalau baca kata sunat ni tak apa, tak buat pun tak dosa. Nah, betul tak dosa. Tapi kita nak kada di atas kelakuan semaya kita tu, kita mari duk bercampur, mari duk gaul dengan perkara-perkara yang makruh. Tu kita kena baca tu. Apa kalau makruh, kita kena kata pula, cuba kita baca lagi apa perkara makruh. Makruh ni gapo? Makruh ni. Makruh bahasa Arab, bahasa Melayu kita panggil gapo tak Haji? Gapo ya?
Cuba kita mari takut. Bapa tu supaya nak diri kita tu berasa gerung dan berasa takut nak kerja. Makruh perkara yang dibenci. Tuhan benci. Benci ni ya rendah sikit pada murih, pada marah. Hak marah haram. Nampak nak? Sebut kata haram perkara yang Tuhan marah. Perkara yang Tuhan murih. Setara mana Tuhan marah kalau kita buat dia berdosa. Tu murih Tuhan. Makruh ni perkara Tuhan benci. Benci ni ya rendah sikit ya pada murih. Tu dia. Tuhan kenal ke tak? Tak kenal lah dia benci. Nah, walaupun dia tak murih, yakni walaupun dia tak berdosa, tapi benci dah ada. Ada sifat benci dah. Nah, lama kelamaan Tuhan kalau kita tu duk kerja, duk buat benda hak dia benci, bimbang takut naik pergi jadi murih. Situ tempat kita kena takut. Nah, sebab tu kita kena ingat setiap perkara yang sunat maqabil bagi yang sunat makruh. Nah, sunat Tuhan suka. Sebab tu dalam istilah satu lagi dia panggil perkara sunat ni perkara mustahab. Nah, perkara hak Tuhan suka, perkara hak Tuhan kenal. Lawan bagi perkara Tuhan kenal, perkara Tuhan benci. Tu dia nah. Sebab tu kita selaku orang semaya sedaya upaya kita kena jagalah. Jangan ada dalam diri semaya kita tu hidup campur aduk dengan perkara yang mana Tuhan tak suka. Tu faham tak nak? Tu dia. Ya. Supa. Hak betul. Kita kena tilik. Ya masalah bak pakai ye ni asal ke pakai ye yang menutupi aurat. Tu pakai ye hak yang wajib kita kena ada seketika kita duduk dalam semaya. Tu hak wajib. Hak tak dapat tidur. Pakaian yang menutupi aurat. Tapi sunat. Ternyata. Nampak tak? Sunat kita pakai pakaian yang tidak orang panggil tidak bulu mata. Faham tak tu kecek tu? Kalulah cahaya kosong. Kalau hijau kosong, kalau kuning kosong, kan kuning tak boleh nah kalau kita orang jatuh. Nah, kalau kita orang jatuh, orang panggil cahaya yang mana Nabi kita paling tak suka sekali bagi kita orang jatuh, cahaya kuning. Nah, cahaya kuning. Cahaya kuning ni bukan cahaya bagi kita orang jatuh. Bagi orang Tino tak apa. Nah, hak paling Nabi suka sekali dalam kalangan cahaya hak ni cahaya gapo? Cahaya putih. Ni hak Nabi kita paling suka. Nah, tangan panjang. Jangan jadi tangan sekerak. Ni hak sunat ni royak ni. Tapi kalau pakaian kita tu sudah menutupi aurat, hak tu hak wajib. Nah, hak wajib. Kalau kita pergi pakai satu selah baju tu. Nah, selah baju, selah kain ikutlah 2, 3, 4 cahaya. Ada cahaya putih, ada cahaya hitam, ada berbagai-bagai cahaya. Apa hukum? Nah, apa hukum? Tu dia. Bunga-bunga tu. Tu. Maka hak ni orang panggil satu perkara yang membawa ke jadi tak disukai oleh kita semasa kita duduk dalam semaya. Faham tu? Tak kira lah kata tu. Lebih-lebih lagi kalulah dengan pakaian kita asbab jadi hati orang lala kepada Allah semasa duduk dalam semaya. Atau lebih teruk dalam. Nah, kita desah awal ni saya banding. Nah, kita desah awal pakaian kita tu pakaian berwarna-warni.
Maka orang yang duk sah belakang pada kita tu, semasa dia duk oleh semuanya, hanya mata dia duk tatak, duk bila cahaya baju kita. Itu punah dalam. Tu orang panggil ada kaitan dan ada hubungnya dengan kekosongan. Punah kosong demo dengan sebab kita. Nampak tak? Sebab itu supaya kata, kita kena jagalah. Kita kena jaga di sudut pakaian. Sunat kita pakai pakaian yang cahaya satu. Tu ikutlah nak cahaya ke apa. Pakaian sampai wadah. Pakaian sampai, pakaian senang. Tapi itu pakaian dalam itu, lalu belakang ke lagi. Mana? Semaya celah pintu. Pintu seperti pintu tu kan. Kamu nak tahu kalau kita duduk di pintu, semua dalam pintu boleh sunat. Kamu nak tahu lalu berpek. Lepas tu tak ada sekat teh. Tak ada sekat teh. Lepas tu kita lakuh tu lebih daripada 3 stok. Dia kita kena wirti juga masalah ni nah. Kita akak contoh. Hak kata tak boleh lalu pe orang semaya ni, kira kata dalam wongi kurang daripada 3 stok. Ambil daripada tumik dia stok mari. Kalau lebih pada kami, kalau tak siapa pada 3 stok, tu hak haram. Nah, tu hak haram. Tumik orang semaya. Kalau lepas pada tu tak ada apa dah. Tak ada jadi masalah dah. Kalau tak siapa, kita kena tilik pula ada kada benda yang dia letak. Tu dia. Atau orang panggil, kalau tak ada perkara situ, mai duduk semaya situ nah. Di muka pintu. Atau orang panggil kata jahat adat dah lah. Jahat adat dah lah. Ya sama-sama kena. Nak baca kuat tak kuat, dia baca tak boleh. Kena kadi kedua. Orang lakuh pun kena. Tahu dah kata ada orang semaya, apa tak masuk pintu nung. Kenapa ada? Pahala orang nak semaya pula. Tahu dah kata sini tempat orang lalu, apa duk kacau duk semaya situnya. Supaya tempat lain tak ada. Ada kita nak semaya situ juga, letaklah benda jadi ada taruh. Tu cara. Pendek kata sama-sama kena lah. Gitulah. Faham tu nah. Baik. Dua dah hari ni kita dapat tahu tentang masalah bab sunah hai'ah dalam semaya. Satu duduk iftirash, yang kedua duduk tawarruk. Duduk tawarruk ni duduk lagu mana dah ya? Belalah nak tanya, duduk di mana dah duduk tawarruk? Hak duduk orang panggil duduk tawarruk ni. Bila kita kena duduk takji? Nah, bila takji kita duduk tawarruk? Hak sunat kita duduk tawarruk. Tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir orang panggil duduk tawarruk. Dia masalah kita kembali kepada asal. Asalnya dalam Islam kita al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Dan wama bainahuma mutasyabihat. Nah, dia masalah benda kesamaran ataupun benda syubhat ni benda yang celah. Dan celah dua tara tu. Tak siapa tak tahu kata haram, tak tahu kata halal. Nah, tu orang panggil benda syubhat, benda yang jadi kesamaran. Jadi kita nak hukum kata benda kesamaran, benda syubhat, benda yang makruh, tak boleh. Kerana benda makruh, benda yang cerah. Nah, benda yang makruh, benda yang cerah. Benda hak syubhat ni, ia barang di antara, nak kata barang, tak boleh lah. Benda yang duduk celah ni, celah halal dengan haram.
Tak ada nas yang mengatakan haram. Dan juga tak ada nas yang mengatakan halal. Ini orang panggil benda yang syubhat. Kemudian benda syubhat ni, kalau kita boleh jaga, lebih comel daripada kita kerja. Jaga buat benda syubhat. Tak kerja benda syubhat, lebih comel daripada kita buat. Kerana benda yang syubhat, benda yang menghampiri kepada haram, lebih dekat daripada halal. Tapi kalau orang buat, kita jangan lagi. Tu dia. Kita jangan tegur. Bisa ini kok masalah. Dia dah mahu kita. Dia dah mahu kita. Ya tak apa itu tegur kemari itu kata gitu. Apa tu? Kuat. Bagus boleh. Kewas. Jalan dah lah muka orang panggil syubhat. Tu berarti kalau kita kata kalau kita nak makan lah. Kalau kita tak makan, lebih comel daripada kita makan. Lebih comel daripada. Pasal tak tahu kata hak kita, tak tahu kata hak dia, hak demo. Apa tadi? Tu syubhat. Jadi kita nak pergi hukum dengan makruh, dia tak boleh. Dia tamneng lain-lain. Dia murtabak lain-lain. Kembali kepada masalah Kembali kepada masalah. Menggengge ke anak jari. Ni masuk dalam sunnah hai'ah bagi semaya lagi. Dia kata dan setengah daripada sunnah hai'ah bagi semaya. Sunnah menggengge ke anak jari tangan kanan. Bila tok kalau menghata kepada lutut kanan. Semasa seketika kita letak tangan kanan kita pada lutut kanan ni, sunat bagi kita genggam. Genggam, bukan genggam semua, nak genggam 3 jari. Tu dia, kita genggam 3 jari. Dan dihantar ke jari kiri di atas pohon kiri. Ni jari kiri kita letak di atas pohon. Jari kanan genggam letak di atas lutut. Hal ni letak di atas pohon. Tu dia. Ujung jari wi sama dengan lutut. Tu wi sama dengan lutut. Dan dihantar ke jari kiri, hantar sini makna letaklah. Dan diletak ke jari kiri di atas pohon kirinya. Berbetul anak jari kiri tadi pada kepala lututnya, pada kedua tashuk, yakni tashuk awal dan tashuk akhir. Dia tu cara hak masa kita kena letak jari kita semasa kita baca tahiyat, 2 tahiyat. Tak sempurna dah lah. Tak sempurna. Apa kalau tak sempurna, boleh sunat, tapi ada makruh. Cara dia tu. Hak dia royak lagu tadi, tapi kita pergi lebih. Letak tu kena dah, boleh sunat situ. Di sudut lebih, makruh. Kenapa tak? Sabit kalau kita halusi sungguh di sudut semaya kita pada hari ni, berasa kata payah lagi lah nak jadi semaya hak sempurna. Pak kita nak harap lagu mana? Jadi nasabah adalah kalau kita tengok sungguh yang asal semaya ni dia panggil miftahul khazain. Diri semaya hak kita duk buat 5 kali sehari semalam ni, miftahul khazain. Sebagai jadi anak kecil untuk buka segala khazanah Tuhan.
Segala rahsia-rahsia yang Tuhan taruh, Tuhan letak dalam semaya, apa kalau kita semaya terbuka. Tapi hari ni 60 tahun dah setengah pada setengah orang kita tu duduk semaya. Tapi berapa kara khazanah Tuhan yang kita boleh ambil. Nah, koho semaya, koho malah. Tu ilama kata tak terbuka tu. Kau semaya tak ada kosong semaya nak pergi banyak sudah masuk dalam semaya dengan rupa malah. Orang panggil tak ada kesan melalui semaya. Bapa sining dah ni. Ni benda halu-halu yang kita tak jaga. Nah. Sedekah kita baca sallu hak Nabi kita kata. Sallu kama raaitumuni usalli. Mung semayalah seperti mana mung tengok aku semaya. Nah, ni hodo roya sifat semaya Nabi dah ni. Hak ulama kita dok susung, ulama kita dok atur, ulama kita dok cerita tentang masalah kelakuan semaya Nabi dah. Pak kita kata tak ada beza aku semaya serupa dengan Nabi semaya. Cuba cek wis sungguh-sungguh ti serupa betul mana. Hak kita kata serupa dengan Nabi semaya hanya di sudut rukun 13 tu ya. Nabi semaya ada kia, Nabi semaya ada rokok, Nabi semaya ada iktidak dan sebagainya. Tapi kia Nabi lagu mana, iktidak Nabi lagu mana. Ni sini tempat kita pergi jadi menyeleweng ni. Sebab itu semaya kita hari ni tak ada, tak boleh nak buka rahsia-rahsia yang Tuhan taruh dan Tuhan simpan dalam semaya. Faham ni? Nah, tengok nah. Cara untuk nak jadi semaya kita tu masuk dalam semaya yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala semasa kita baca tahiyat. Nah, semasa kita baca tahiyat, dua tahiyat, tahiyat awal dan tahiyat akhir, sunat kita genggam tangan kita yang kanan dan kita letak tangan kita yang kiri di atas paha kaki kiri. Dengar lagu mana? Tu dia. Genggam dengan ni. Hal ni 3 potong genggam, ibu jari letak bawah telunjuk. Telunjuk kanan. Telunjuk ni. Gi taruh di bawah telunjuk. Nah. Ni cara dia. Gi letak sini boleh ke tak? Hasil dah. Tapi sepenuh ke tak? Tak sepenuh. Yalah faham. Gitu macam-macam lah. Hasil dah di sudut satu bahagian. Tapi sepenuh ke tak? Tak sepenuh. Nampak nak? Yalah. Ni tengok dia royak ni. Dan bermula kaifiat menggengel ke anak jari tadi. Lagu mana? Menggengel ke tangan kanan itu 3 jari. Ni tangan kanan nah. Kita katuk, kita gengel 3 potong anak jari. Jari ni, jari keliking, jari ni panggil apa? Jari mani. Hak ni panggil apa ni? Jari hatu nah. Jari hatu apa jari kita nah. Jadi pendek kata 3 potong ni lah kita gengel. Nah, kita gengel 3 potong anak jari dan dilepas ni. Dan dilepas ke jari telunjuk. Jari telunjuk kita lepas gitu. Lepas tu dan ditaruh ke ibu tangan itu di sisi telunjuk. Ni taruh di sisi telunjuk. Tenang. Taruh. Baik, cuba kita tengok akar 1 turun bawah. Tengok orang panggil akar 1 turun bawah. Nah. Dia kata dalil sunat kita buat lagu tu. Dalil sunat kita genggam 3 potong jari telunjuk kita lepas, lepas tu ambil jari ibu ni kita bawah jari telunjuk. Dalilnya hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Kata di Ibnu Umar,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana, adalah ia Rasulullah, idza qa'ada fit tasyahhudi, apabila Nabi kita duduk semasa dalam tahiyat, pada baca tahiyat. Apabila Nabi duduk pada tahiyat, wada'a yadahul yusra, Nabi kita letak tangan dia sebelah kiri ala rukbatihi, di atas lutut. Nah, di atas lutut. Wa wada'a yadahul yumna, dan Nabi kita letak pula jari dia sebelah kanan ala rukbatihil yumna, di atas lutut dia sebelah kanan. Lepas tu waqa'ada salasan wa khamsina, dan Nabi sipu. Ni maksud sipu ni. Nabi sipu 3 wa khamsina, dan 5. Nah, dan 50, bukan 5, wa khamsina, dan 50. Aku hak semasa Nabi kita buat seketika dia baca tahiyat, Nabi buat 53. Aku 53. Nampak tak? Aku 5, aku 3. Tu rupa hak Nabi buat seketika dia baca tahiyat. Sama ada tahiyat awal ataupun tahiyat akhir. Aku arak 5 bulat. Nah, aku arak, aku 5, aku 3. Hak sipu tu. Hak genggam ni tu bi aku 3. Sebab tu Nabi buat semasa dia baca tahiyat, dia sipu tu bi rupa 53. Tu Nabi. Bukan dia tak rapat gitulah. Nah, bukan letak gitu. Bukan letak gitu. Nah, dia letak gitu. Ni hak Nabi. Tadi nah. Katanya wa asyara bisyababah, dan Nabi kita tunjuk, masalah asyara tunjuk, hunjuk lepas, bisyababah, dengan jari telunjuk. Nah, dengan jari telunjuk. Telunjuk ni duk gitu, duk betul gitulah. Cuma ambil ibu mari tepek. Hak ni genggam gitu. Tu kelakuan Nabi kita semasa dia baca tahiyat. Maksudnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila duduk baca tasyahud, beliau menghantarkan tangannya yang kiri di atas lututnya yang kiri, dan yang kanan di atas yang kanan. Beliau mesipu ke 53. Wa qa'ada salasata wa khamsina. Beliau mensipu ke 53. Nah, artinya beliau mencukup ke anak-anak jarinya itu, serta dijadikan ibu jarinya di bawah jari telunjuk. Ni. Supaya kata tadi, tubi aku 5, aku 3. Jadi 53. Tu Nabi kita buat. Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuknya lepas. Nah, beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuknya. Widuk ujung gitulah. Nah, tu dia. Pakai duk belunjuk gitu Nabi kita. Semasa baca tahiyat tu nah. 3 dah. 3 perkara dah yang mana kita belajar hari ni Haji. Gapo? Tu suku. Masa kita baca illallah tu sunat akad tu, sunat gerak wi tinggi sikit tu. Tu suku pula situ. Tu dia nah. Satu-satu sunat pula situ. Hak ni duk lagu ni. Mula-mula kita baca tahiyat.
Asyhadu an la ilaha illallah. Tu illallah tu naik selalu dah. Gerak jari telunjuk ya. Isyarat dengan jari telunjuk ya. Ibu tu duduk situ. Jangan ibu nak naik gitu. Dia tak ada dah ibu nak naik gitu. Tadi dia. Jari telunjuk je gerak. Nah, adalah tulis depan lagi. Tu dia royak tu. Iyalah, hak ni duk royak ni, hak pasal lagu makan selalu dah ni. Nah, hak kita mari ngaji ni, kalau kita ibarat bukan buat kebun, bukan tanah getah, tanah deria dah ni. Hak ni kita tabur mami ya ni. Nah. Memang dia jalan dah kena tu. Nah, hak kita duk ceruk tanah dah, duk ceruk jeruk makan dah hari-harinya. Tapi takut ceruk, jeruk tak kena. Ni pisah nak jadi kena dah ni. Hak ni kita duk mari naneh hari-hari dah ni. Nah, bukan jenis nak buat kebun nak tanah deria nak tak kena dah hak tu kita. Nah, hak tu kita serah ke anak-anak kita dah. Nah, hak masalah geduk pondok, geduk situ, geduk situ. Hak tu kena wi ke anak-anak dah. Kita ni biasa tanah tak tabur mami, ibaratlah ni. Tabur mami cedung kakung gitu dah. Nah. Faham? Mengakak ke jari telunjuk ketika berkata illallah. Sunat kita mengakak ke jari telunjuk seketika kita kata illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Illallah. Jari telunjuk ya. Tadi ana. Dia kata dan sunat mengakak ke telunjuk tok kalau mengatakan illallah. Pada asyhadu an la ilaha illallah. Illallah tu jari telunjuk naik. Isyarat kata Tuhan satu. Tak ada Tuhan malaikat Allah so ya. Illallah. Tadi ana. Hak akak jari. Ada pun hati tu ya kita kena ingat lah. Tak ada Tuhan dah. Hak patut dan layak disembah. Tadi. Illallah. Malaikat Allah satu ya. Satu ya. Tadi. Iyalah. Tu masalahnya. Nah, hati kita kena ihdar, hati kita dalam mana pun kena wi tegama, kena wi napok perkara yang mana lidah kita baca tu. Tu orang panggil nak ambil hak kesempurnaan. Nah, nak ambil kesempurnaan bagi semaya. Tengok akar dua. Dia kata untuk penjelasan lebih lanjutnya, lihatlah perkataan Imam Al-Baghawi dalam kitabnya At-Tahzib fi Fiqhil Imam Syafi'i. Tak ada wayak apa kali. Dia kata nak tengok masalah hak sunat akad ni. Hak sunat akad jari telunjuk ni nak tengok lebih lanjut lagi, kita buka tengok kitab Tahzib hak Imam Nawawi. Dia ada situ tu dia wayak dengan secara laik lah. Dia wayak dengan secara laik. Tapi belalah kita ambil hak ni lah nah. Kita wirti hak ni ya. Wirti lagu mana? Sunat kita akak jari telunjuk apakala kita baca illallah. Lidah kita kata illallah, jari telunjuk kita gerak. Serta hati kita kena ihdar, hati kita kena sedar kata Tuhan so ya. Nah, Tuhan satu ya. Tu dia. Sekali ya. Illallah. Jangan buat turunglah. Tu dia. Betul situ pakai betul ke? Tu dia. Tu makruh dah. Kalau kita main duk gerak-gerak tu jadi makruh dah. Dia kata makruh menggeruk-geruk ke anak jari. Ni. Dan makruh menggeruk-geruk akal dia, akal anak jari hak kita akak tadi. Nah, akak dah buat turun pula. Tu dia panggil gerak dah lah tu. Makruh. Hak sunat illallah. Dia situ. Buat turun pula makruh dah.
Nama kata gerak mai dah tu, mai dah. Beci dah. Gerak anak jari ni walaupun banyak tidak membawa kepada jadi batas maya. Nah, pasal apa tu Haji? Pasal apa? Anak jari kita ni kerana masuk dalam anggota kecil. Banyak kali gerak berturut-turut sekalipun tak jadi batas maya. Tapi masuk dalam perkara yang Tuhan benci. Setakat mana dibilangkan anggota kecil, anak jari ni, ambil kat jari. Ibu tangan mari ni masuk dalam anggota besar dah. Masuk dalam anggota besar dah Pak. Ibu tangan ni. Gerak kata tu. Kalau gerak ibu tangan, tak apa. Ibu tangan ni masuk dalam anggota kecil. Tapak tangan. Tapak tangan ni masuk dalam anggota besar. Tu dia nah. Siapa yang ngesuk? Tak ada kena turun dah. Illallah. Duk gitu. Tak lama kali nak lepas pada tu nah. Tu dia. Illallah. Ya illah. Dia ada orang baca illah nah. Illallah. Tu dia baca dengan rupa supaya kata wassala tu lah. Tu dia. Tidak membawa kepada jadi batas maya. Tapi kalau kita turut di atas kaedah qiraah hafaz, hak kita dok baca ni. Kita dok baca hari ni, kita baca di atas qiraah hafaz, ia kena jadi illa. Illallah, bukan illallah. Kalau baca illa pun tak ada apa. Nah, tapi orang panggil kalau dia mau tanya kata mu baca di atas qiraah mana tu? Ya boleh royak. Tu dia. Tak erti lah panggil. Tu dia. Nah, orang panggil tak erti lah. Dengan tak tahu tu punuh orang panggil bahaya besar tu. Dan bahaya besar. Sebenarnya mana-mana qiraah boleh kita baca. Nah, warah ko hamzah ko qalun ko boleh baca belaka. Tapi syaratnya kita orang nak baca tu kena tahu kata kita baca mana. Kena reti situ. Tu. Kalau kita tak reti, kita pergi baca hak demo, bahaya besar nah. Bahaya besar. Apa nak?